Okey, sebentar saya nak share screen. Jadi pada malam ni sebelum kita pergi ke analisa market, tadi kita kena tengok dulu Forex Factory. So untuk orang yang baru kawan-kawan kita di TikTok pada malam ni, Forex Factory ni merupakan satu portal orang kata untuk kita dapat tengok fundamental news, yang mana news ni penting lah untuk trader-trader terutamanya yang trade secara scalping. Mungkin ada news pada malam tu yang efek kita punya perjalanan market. Jadi minggu ni agak sibuk disebabkan oleh berita pada awal pagi tadi FOMC. So FOMC yang ramai yang terjeduk dengar cerita. Dan kerana apa? Kerana dunia federal telah menaikkan interest rate lebih agresif 1.75% banding dengan jangkaan 1.50. Next banyak 0.75%. So market terkejut sekarang ni tengah buat sedikit correction, mungkin yang sama strong. Jadi sebelum kita baca kita punya economic calendar ni, jom kita tengok dululah bahagian scanner. So di dalam bahagian scanner ni tuan-tuan boleh tengok kat sini di bawah, kalau secara keseluruhan kita dapat lihat pair masih untuk USD boleh dikatakan agak lemah pada malam ni. Dan untuk pair GJ kita dapat lihat dia GJ dia agak sideways lah. Okay, 0.18. Untuk Euro USD pergerakannya negatif, positif 0.36%. GU 1.74%. Ini menunjukkan GBP lagi lemah. Lagi strong pada Euro pada malam ni. Okay, dengan pergerakan 1.4 misalnya untuk Forex, 1 point ke atas adalah sangat-sangat strong. Sebenarnya untuk USD JPY dan SHEF. So untuk USD JPY kita dapat lihat pergerakan sebanyak negatif 1.29%. Ini pergerakan yang agak strong. Yang paling strong pada malam ni dekat 3%, negatif 3%, iaitu USD CHF. Seterusnya USD CAD, market sideways dengan pergerakan 0.15%. Untuk pasangan Kiwi Dollar dan juga Australian AUD USD, market bergerak secara sideways untuk AUD USD 0.21%, manakala untuk Kiwi Dollar 0.58%. Jadi market agak sideways pada malam ni. Dan seterusnya untuk kita punya perjalanan market adalah pada hari Rabu. Kita start pada hari Rabu sebab hari Selasa kita ada buat live. Jadi tuan-tuan yang terlepas tengok pada live tu, kita video-video semua kita sudah upload di YouTube kami, dan juga ada juga kita tinggalkan di kita punya Facebook MFM TV Online. Okey, untuk hari Rabu kita ada core retail sales, high impact news juga, dengan bacaan 0.5 yang katakan lemah banding dengan fokus 0.7%, jatuh 0.2%. Dan ini mungkin menyebabkan pelemahan pada USD pada malam Rabu, pada malam semalam. Untuk retail sales pula dia mengecut sebanyak negatif 0.3%. Ini memang berita yang tak baik lah. Dan bawah pada fokus dan bawah pada bulan yang sebelumnya. Jadi pada 2 pagi nanti 2 pagi hari ni lah, hari Khamis, sudah dia ada Federal Fund Rate ni naikkan sebanyak 0.75%. Ini memang mengejutkan market lah. Kita dapat lihat volatility pada market, dan orang kata market sebenarnya dia dah gerak awal lah untuk US dollar ni sebenarnya. Nanti kita akan lihat indeks dolar macam mana pergerakan indeks dolar. Dan pada hari ni memang sibuk lah. 9.30 malam tadi pun ada, 9.30 pagi ada employment change untuk Australian dollar yang mana bacaan yang keluar adalah positif, sangat kuat. Manakala employment rate pula dia berkurang daripada fokus, iaitu bertambah. Maksudnya lebih ramai orang tak bekerja di Australia pada bulan lepas. Dan mungkin ada monetary policy untuk chef pada malam ini, pada petang tadi, 3.30 petang. Dan sebab itu kita dapat lihat chef sangat-sangat strong, sangat-sangat bullish pada hari ini. Chef bullish maksudnya USD chef jadi bearish lah. Chef kat belakang. Tu contoh dia. Dan 4 petang ada conference daripada Bank Negara Swiss. Dan 7 petang ada
ada berita mengenai GBP. So siapa yang trader GBP, trader pound, lepas sudah standby dengan news macam ni. Dan berdasarkan news petang tadi, kita dapat lihat pada malam ni GBP dia strong berbanding dengan US dollar. Esok ada bank announcement daripada bank Jepun, JPY. Berhati-hati, dia tak set bila pukul berapa, biasanya pagi lah bank Jepun market buka pagi. Dan pada 8.45 malam esok ada lagi satu high impact news. Dia bukannya economic calendar, tapi dia lebih pada polisi yang mereka nak ucapkan pada hari esok 8.45 malam. Okay, Pak Long Powell kita hendak berucap. Boleh Zafir? Semat je, mantap. Oi, jangan cakap mantap Zafir, orang TikTok dengar. Oh, lupa cikgu kita duduk dah, Zafir. Ha? Lupa cikgu kita duduk dah. Lupa cikgu tak ada. Cikgu Hafiz Candlestick. Cikgu Hafiz kita duduk dah. Aduh, Okay, seterusnya saya akan pass ke C4F untuk bacaan currency strength meter. Okay, terima kasih tuan-tuan banyak. yang berada di TikTok ni boleh follow kita punya Facebook page di MFM TV Online. Kat situ kita akan ni lah, tuan-tuan boleh dengar lah suara C4F ya. Okay, terima kasih banyak C4S. Saya akan share screen dulu ya. Ya. Baik, okay. So, tuan-tuan semua nampak no, tapi dia besar sikit. Sekejap saya kecilkan. Saya kena share screen dulu, tak nampak. Dah share dah, tak dapat juga? Tak dapat ya? Belum lagi. Oh, iya kah? Sekejap. Share screen. Baru nampak. Oh, iya kah? Okay, dah nampak? Nampak. Okay, terima kasih banyak. Okay, so untuk yang trader-trader baru yang belum lagi baru pertama kali join kita punya live. So tuan-tuan yang mana untuk currency strength boleh buka website finviz.com/future_chart lah. So dekat finviz.com ni tuan-tuan boleh tengok banyak dia ada forex, dia ada capture, crypto. Okay, kita tekan forex. Tadi kita tekan future kan, tekan forex. Tuan-tuan ke mana trade crypto boleh tekan crypto. Sini dia bagi tahu untuk kekuatan pair yang ada dekat sini. Alright. Okay, so kita boleh lihat. Saya tolak dulu. Okay, Euro USD. Tuan-tuan boleh nampak kekuatan memihak kepada Euro sebanyak positif 0.33%. Iaitu kekuatan dia adalah tidak terlampau kuat lah. Tetapi di rejection kita nampak dekat area situ tuan-tuan. Rejection kita nampak dekat bahagian support yang berada di bawah 1.0400. Di mana kita boleh perasan di mana dia punya kenaikan dia masih momentum naik dia masih ada tuan-tuan, masih ada. Okey, so insya-Allah tuan-tuan dia masih boleh naik lagi ke level 1.0600. Okey, dari segi apa bacaan kita nampak dia boleh pergi test ke resistance dekat situ 1.0600. Untuk GU tuan-tuan kita ada positif 0.82%. Maksud GBP kuat dia tuan-tuan, sangat kuat. Dia rejection dekat bahagian support tu kita nampak. So sekarang kalau tuan-tuan perasan candle yang terbentuk juga body dia melebihi kawasan support bika resistance yang sebelumnya, tetapi belum lagi close. Kalau dia close maka dia akan terus naik sehingga level 1.2600. USD JPY kita ada negatif 0.88%. Bermaksud JPY sangat strong berbanding USD. So kalau tuan-tuan lihat penurunan tu boleh berlaku tuan-tuan, sangat boleh berlaku ke level 130.00. Memandangkan rejection yang adalah sangat-sangat kuat tuan-tuan. Dia boleh pergi ke 130.00. Okey, macam saya beritahu itu area tu dia akan turun balik untuk cari buyers tuan-tuan. Hati-hati. Crude oil WTI so kita ada kekuatan memihak kepada USD tuan-tuan, banyak dari 1.40 kita tengok ada rejection dekat atas tu, dia terus turun melebihi kita tengok trend line kita lah. So maka kemungkinan besar untuk dia nak turun cari kawasan 1000.00 tu adalah sangat-sangat tinggi. Penurunan dia boleh berlaku lagi tuan-tuan masih boleh berlaku. Walaupun tak jauh boleh pergi 110.00. Okey, itu level yang mungkin dia tiba. Engkau tiba, amboi. Amboi dia nyanyi pula. Okey pula malam-malam. Aduh. Okey, USD CAD kita ada positif 0.43%.
So kita tengok penguatan memihak kepada USD berbanding CAD, iaitu kalau kita lihat candle kapit mungkin terbentuk dan sekiranya candle kapit itu close dengan keadaan macam tu, maka kenaikan dia boleh kita boleh jangkaukan dia boleh naik sehingga level 1.3100 insya-Allah. USD CHF kekuatan juga memihak kepada CHF, nampak sangat CAD melemah betul sebenarnya. Okay. Di mana kekuatan memihak kepada CHF sebanyak negatif 2.36%. Sangat-sangat kuat dengan sebatang turun ya Allah. Memang dahsyat. Bila dia rejection dekat atas tu, dia terus turun sebatang dan insya-Allah penurunan dia tu masih boleh diteruskan sehingga level 0.9600. AUD USD kita ada kekuatan mihak kepada USD sebanyak negatif 0.46%. Tetapi tuan-tuan kena lihat dekat situ ada satu candle bullish candle yang sangat kuat. Okey, di mana kekuatan momentum naik dia tu ada, masih ada, bukan kita kata lemah, masih ada. So sekarang dia tengah reject kat kawasan resistance yang solid. Jadi mungkin barangkali untuk dia nak naik tu ada, tuan-tuan standby lah. Barangkali untuk dia nak naik tu ada. Sebab body dia tu sangat-sangat kuat Tetapi nak turun pun boleh jadi juga kan, boleh ada. Tapi apa-apa pun kita kena tunggu jugalah. Tapi kena hati-hati jugalah AUD USD ni, kena hati-hati Engulfing tu. Gold Boleh naik tu. ya, kena hati-hati. Gold tu kita boleh tengok kekuatan pihak pada gold positif 0.60% lah, tak kuat mana pun. Okey, mana dia masih bermain dalam area resistance yang tebal kat bawah tu. So masih bermain dalam candle tu. So tuan-tuan kena hati-hati lah. Gold ni kena hati-hati juga sebab dia punya support tu sangat-sangat kukuh Kemungkinan untuk dia nak mencanak naik tu boleh jadi, boleh ada lah. Boleh ada bukan boleh ada silap. Dia kata apa? Bahasa Melayu apa Bahasa Melayu Kedah Utara ni tu. Aduh, tak boleh buat apa kod diam mari. Kod diam mari. Positif 0.19%. Okey, so kita tengok kekuatan NZD pun agak tak terlampau kuat, tapi kita nampak ada candle engulfing kat situ. So penguatan dia masih boleh naik tetapi slow lah. Mungkin dia nak break level 10.6400 pun agak susah. Tapi nak pergi level tu mungkin boleh. Macam tu. Euro GBP kita ada penguatan pada GBP sebanyak negatif 0.44, iaitu kita tengok ada satu rejection candle dan echo dia tu, maka kalau echo dia boleh break kawasan trendline maka dia akan turun lagi lah. Kena tunggu dia boleh break trendline maka memang turun lagi. Piau punya pergi. Piau ya. Piau punya sebab GJ kita ada positif 0.03%. Jadi dekat sini kita ada dalam keadaan consolidate. Okay, so dia ada kawasan atas tu iaitu resistance because support tu adalah kawasan yang sangat padu iaitu high volume area. Kemungkinan untuk dia nak pull back ada balik. Ada tuan-tuan, ada. Bukan kata tak ada. Okay, Bitcoin kita tengok tu dia. Bitcoin USD kuat dia tekan turun tu. CFS dia tekan turun. Sampai bawah tu, tapi buat candle kapit tu berbahaya, menunjukkan dia boleh turun lagi tu. So kena hati-hatilah, itu je saya boleh beritahu. Nak beritahu lebih tak boleh. Jadi okey, jadi paling kuat adalah CHF, jadi kita boleh JPY, GBP, Euro, NZD, USD tengah lah. AUD, CAD paling lemah. Okey, tapi tuan-tuan jangan risau NZD tu dia akan ikut AUD tak lama lagi. Alright, so macam tu sajalah untuk currency strength meter. Mantap atas analisa yang diberi. Terima kasih sebab. Jadi saya akan sambung dengan indeks dolar dan juga gold. Jadi tuan-tuan boleh tunggu sebentar untuk kita buat analisa bersama-sama. Jadi kalau ada tuan-tuan ada sebarang pertanyaan atau request apa-apa boleh tinggalkan di ruangan komen di MFM TV Online di Facebook page kami. InsyaAllah kita akan monitor komen di situ. So untuk indeks dolar pada malam ini kita dapat lihat M30 ada berlaku breakout sell. Ini menunjukkan orang dah start sell USD. Jadi pair-pair yang USD di depan biasanya kita akan dapat setup sell. Dan USD di belakang biasanya dia akan jadi setup buy. Contohnya Euro USD GU dia akan jadi setup buy. Okey, macam kita tengok di UD USD tadi dia ada engulfing di kawasan support. Itu memang cantik lah, long term swing trader memang suka lah tu di time frame daily. Okay, untuk kita teruskan di indeks dolar ni saya akan buat top down analysis. Maksudnya kita akan lihat di time frame lebih besar, baru kita akan pergi zoom ke time frame lebih kecil.
So di time frame daily, weekly kita dapat lihat satu candle, satu shadow panjang pada hari ini. Tapi my candle masih belum close di time frame weekly, jadi apa-apa boleh jadi. Ada kemungkinan untuk dia break, ada kemungkinan untuk dia turun. Jadi kalau tuan-tuan nak swing trader, tuan-tuan kena tunggu minggu depan. Okay? Minggu depan kalau shadow dia panjang, minggu ni insya-Allah next week pun dia akan jadi bearish, dan ini dia akan jadi setup double top untuk indeks dolar, dan seterusnya at least dia akan turun balik sampai 101. Jadi minggu depan ni jangka pelemahan pada dolar sekiranya minggu ni mampu close dengan candlestick pattern bearish. Jadi untuk daily kita dapat satu candle yang orang kata candle solid sell. Ini confirmation sell untuk time frame daily. Esok tuan-tuan hanya perlu tunggulah. So untuk time frame daily berdasarkan candlestick pattern dia boleh jadi sell. Dia boleh jadi sell, so kita boleh target at first area swap zone. So area swap zone kita di mana? First area swap zone kita tuan-tuan boleh tengok di previous support. Ini previous support yang pertama. Okay, di sini ada previous support dan ini pernah di Fibonacci resistance. Jadi ini adalah target pertama kita lah, 102.5, dan seterusnya kita dapat lihat kat sini ada satu yang terendah, yang support yang terakhir lah pada wave yang terdekat ni, iaitu kalau tuan-tuan tarik Fibo sini jadi 0%. Okay, dan bacaan untuk TP2 kita adalah 101.251. So untuk indeks dolar kita jangkakan dia boleh jadi bearish untuk test ke dalam area sini. Kerana di time frame daily ni kalau tuan-tuan zoom tengok dia punya rejection dia sangat strong lah pada hari ni lepas berita tu. Dan di time frame H4 masih belum close. Di time frame H4 ni masih berbaki 21 minit. So lepas 21 minit insya-Allah candle yang keluar ni adalah candle bearish. Jadi apabila berlaku candle bearish, mungkin dia akan buat correction ataupun dia akan sambung sell. Okey. Kalau nak lebih selamat, tuan-tuan atau boleh tak sell limit ataupun pending order di dalam 104.8. Mungkin dia akan pull back kejap sebelum dia sambung penurunan. Jangkaan saya dia akan turun dan dia akan test previous support become resistance area. So dia akan jadi support balik lah kat sini. Paling ini antara TP1 kita. Kita panjangkan kat sini, insya-Allah dia akan sampai 102.5. Okey. Ini H4 ni memang dia strong bearish lah, terutama pada malam ni. Dan candle H1 kita memang nampak confirm satu reject dan dia retrace pada candle pukul 10 tadi. Awal trading dia naik kejap, dia ambil seller kat atas ni dan dia terus turun. Jadi untuk indeks dolar memang kita dapat lihat pelemahan pada malam ni. Malam ni insya-Allah bearish untuk 2-3 hari lah. Okay. Ini pattern-pattern yang kita detect sebelum ni di dalam live. Tuan-tuan boleh tengok kita punya live kita sebelum ni di YouTube dan juga Facebook page kami. So di time frame lebih kecil memang tengah berlaku sell continuation. Ada berlaku candle carpet juga di M30. Ini adalah peluang tuan-tuan untuk re-entry sell. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh scalping lah, curi-curi sell, dapat profit boleh lari. Okay, untuk dolar. Okay, baik. Jadi saya akan sambung dengan pair gold. Jadi untuk pair gold jangkaan saya dia akan jadi bullish. So kenapa saya jangka dia jadi bullish? Kita akan buat top down analysis dulu daripada weekly candle macam mana. So di weekly candle kita dapat lihat pair ni dia sebenarnya untuk jangka masa panjang dia sedang buat correction untuk naik. Okay, ni kalau tuan-tuan tengok ada broker lain kot. Tengok ni Wanda. Saya pakai Wanda. Mungkin kalau tuan-tuan tengok ada broker FXCM dia akan jadi panjang lah. Dia akan panjang. So ni menunjukkan dia sudah buat double ni apa kata pattern untuk dia buat kenaikan. Kerana ini adalah cut and handle lah dia akan buat, insyaAllah. Dan untuk di time frame weekly sekarang ni yang terdekat ni kita dapat lihat weekly masih lagi bearish secara kasarnya ada untuk gold. Ada kemungkinan gold untuk price drop, tapi agak sukar lah sebab dia berada di kawasan strong support. So 1780 kat situ dia akan maintain harga kat sini. Dan ada kemungkinan untuk dia sekarang dalam pair sini dia boleh reject naik atas, dan dengan orang kata inflasi sedang berlaku ni mungkin sedikit correction lah untuk gold dia devaluate kejap untuk dia sambung naik.
Jadi di time frame daily, baru-baru ni kita dapat candle engulfing sell, tapi ini lebih pada macam correction. Dan yang penting semalam, okey, ada berlaku candle bullish di time frame daily, dan hari ini ada berlaku satu rejection. Dia turun kejap dan ambil buyer di bawah ini dan dia naik. So di time frame daily sebenarnya dia sangat-sangat menarik, sebab kat sini pernah jadi kawasan support dan kita sudah tandakan sebelum ni. So apabila dia sampai ke dalam kawasan support, ini adalah rejection. Dan kalau tuan-tuan nampak macam candle engulfing ni, sebenarnya tuan-tuan boleh instant buy. Okay, dan kalau tuan-tuan ada modal lebih besar, tuan-tuan boleh hold lama untuk gold. Okay, at least dia akan test ke kawasan resistance kita di 1875. Kat sini dia akan sampai dulu. Dan kalau dia mampu break 1875, dia pecah, kita target next support kita di sini lah 1915 macam tu, 1920. So ini adalah kawasan support yang kuat di time frame daily. So lepas dia break kawasan SWOT zone, previous support, dia akan cari kawasan resistance, seterusnya 1978 dan maksimum 2050. Dan yang paling tinggi sekali 2069. Jadi gold dia untuk swing trader biasanya dia pakai entry untuk buy pada hari inilah at least, dan TP pada 1874, 1875. So di time frame match 4, saya sudah detect dia akan berlaku satu buy punya setup. Kenapa saya kata buy setup? So kat sini kalau tuan-tuan zoom di time frame M30, ada berlaku cup and handle, head and shoulder terbalik. Dan ini adalah sebenarnya satu candle kapit, dia buat base. Dan ini dia rejection semula, dia turun kejap pada H4 sebelum ni, waktu London, waktu New York, dia turun kejap, dia ambil buyer kat bawah ni, dan candle rejection terus mengecut. InsyaAllah dia boleh sambung buat kenaikan untuk test 1875 kalau berdasarkan H4 punya analisa lah. Okay, ya. Dan sebenarnya di time frame H1 memang berapa kali pattern rejection yang kita telah detect. First head and shoulder. Nah ini head ya, shoulder left, shoulder right, double bottom. So ini double bottom, insyaAllah dia naik lah tuan-tuan. Tunggu dia close ke atas ni. So kalau close ke atas ni, trendline ni patah, dia tak valid. Ini menunjukkan price ready untuk naik. Dan next time dia retest ke kawasan previous resistance. So sekarang ni tengah dia resistance lagi. Kalau dia break, dia naik dan dia turun semula, dia retest ke previous resistance area 1813. Biasanya dia akan naik secara mengejut, dia tidak akan patah balik lah. Macam ni lah, dia naik kejap, dia naik mengejut ni. Okay, ni dia buat ni, dia turun ni nak retest lah. Dia buat hand shoulder terbalik, dan insyaAllah next target kita 1874, 1875 untuk gold. Okay, M30 lagi jelas lah pattern dia. Okay, dan sekiranya tuan-tuan nak tunggu setup, tuan-tuan perlu tunggu dia punya pergerakan. Dia punya screen ni patah, tuan-tuan boleh tunggu lah. Tuan-tuan boleh tunggu untuk re-entry semula. Boleh Zafir? Mantap Zafir, mantap. Okay, trend ni patah, cari setup buy. Okay, ini scalpingnya setup lah. Ini pandangan saya dari top-down analysis. Jadi saya akan pass ke Seafood lah untuk analisa beliau. Okay, terima kasih banyak Seafood S untuk gold. Baik, terima kasih Zafir. Okay, saya share screen dulu. Okey. Okey, baik tuan. So kita boleh lihat dekat sini tuan-tuan beberapa pair yang ada. So hari ni kita akan scroll dan scroll kita tengok pair mana yang menarik yang boleh kita trade. Okey. Saya ingat macam kita nak buat GJ tuan-tuan. Ataupun GBP NZD lah, kita buat GBP NZD. Tapi yang jarang-jarang kita buat. Okay, so DH4. So tuan-tuan kita tengok DH4 dekat sekarang ni. Kalau kita lihat, okay, untuk pay GBP NZD. Okay, so GBP ni dia ada kekuatan dia, penguatan dia. Dia punya rejection dia tu, echo dia tu dahsyat ni tuan-tuan, dahsyat. Okay, rejection dia dahsyat. Dan kemungkinan ataupun kebarangkalian bukan ataupun kebarangkalian untuk dia test balik kawasan resistance di sini adalah sangat-sangat kuat. Sangat-sangat tinggi. Okay. Baik.
So kita akan pakai horizontal line. Kita akan tandakan kawasan yang di sini. Baik, siapa yang nak entry buy boleh lagi entry buy masih digalakkan Masih digalakkan entry buy kerana insya-Allah dia akan naik sampai atas ni insya-Allah. Dia akan naik sampai atas ni, okey? Alright, saya buat satu anak panah kat tuan-tuan. Boleh lagi instant buy. Okey, insya-Allah dia akan sampai ke situ. Okey, sebab apa? Sebab yang pertamanya adalah kalau tuan-tuan tengok, nampak tak? Resisten di sini adalah resisten yang sangat-sangat valid yang sangat valid, yang belum lagi ditest, okey? Dan juga support di sini adalah support yang kuat. Okey, bermaksud dia akan sampai ke sini and then dia akan patah balik. Okey, keadaan dia macam itulah, dia akan patah balik. Tapi untuk masa sekarang dia akan naik, dia sampai ke area sini. Kebarangkalian untuk dia nak patah balik adalah sangat-sangat tinggi. Macam inilah. Alright. So bila dah sampai sini, insya-Allah tuan-tuan dia akan terus patah balik untuk cari support dia dekat sini. Sebab support dekat sini dia juga belum lagi test. Okey, keadaan gambaran dia macam tu lah. So sekarang ni siapa nak entry buy, boleh entry buy. Ya, boleh entry buy dan TP tuan-tuan di sini. Dan bila masa dia cecah dekat sini, selagi mana dia belum break level 100% ni, maka dia akan turun balik ke bawah ini ataupun dia akan pergi ke level 50%. Okey, level 50% kita boleh cari macam ni. Ini level 100%, dia akan sampai insya-Allah tuan-tuan. Okey, ni level 100%. Alright. So dia akan turun sampai sinilah kalau ikut betul-betul. Okey, so kalau sampai sini tiba-tiba dia tak boleh break ni, maka tuan-tuan teruslah instant sell. Dan instant sell tuan-tuan boleh buat TP macam saya kata kat bawah tu. BE tuan-tuan letak dekat 50%. Better Tuan-tuan letak dekat 50%. Dekat area sini nampak high volume area, very high volume area. Okey. Tuan-tuan letak dekat situ. Nampak So sini boleh buy. And then dekat sini dia tak boleh break 100%, tuan-tuan terus instant sell. TP tuan-tuan dekat sini dan BE tuan-tuan dekat area sini untuk GBP NZD. Okey, untuk GBP NZD. Okey, next pair. Kita akan tengok pair mana. Baik, Euro USD juga Euro USD sebenarnya cantik. Euro USD. Tulis yang Euro USD, senang sikit. Betul. Euro USD. Kita ada scroll dengan tangan ni, aduh. Euro USD. Euro USD. Okey, baik. Euro USD. Tahu keluar Euro USD tu kan. Lain macam lain macam ni. Macam apa tu? Apa yang lain tu? Apa yang lain macam tu? Apa yang lain macam? Banyak gila upload. Okay, kita buang dulu tuan-tuan. Apa ini adalah history dia. Nampak tu berapa banyak layer tu tuan-tuan. Ya Allah. Nak kata turun memang turun je sebab tu. Memang turun. Dia mesti turun. Bila dia naik pun dia naik juga. Bila Okay, kita buang dulu tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan Kita buang sat. Alright, InsyaAllah tuan-tuan dalam seminggu 2 lagi akan ada penambahbaikan. Kita tengah repair barang kita. Betul dia. Dengar tuan-tuan. Dengar tu. Trader kita bakal kembali. Aduh, dia patah trendline tu tuan-tuan. Dia turun lah tuan-tuan. Bila tak tahulah. Bila dia turun, dia patah. Dia patah memang dia turun. Alright, okay tuan-tuan. InsyaAllah. Okay, tak apa. Kita fokus dekat Euro USD. Okay, Euro USD. Sekarang ni kita kata Euro ni dia lagi kuat daripada USD. Okay. Sebab yang pertamanya, sebab kita tengok ada news lah. Ni yang kita tengok tadi kan. Nombor 2, tuan-tuan boleh tengok area ni. Saya tandakan sekejap Nampak tak area ni? Apa ni? Area apa ni? Area support yang betul-betul padu. Padu bahang. Padu bahang. Memang padu bahang. Celok kaki dia naik Dia sekali touch, 2 kali nak touch memang dia akan naik melonjak. Bila mana dia naik melonjak sampai mana? Sampai yang area yang agak-agak selamat. Iaitu kat mana yang selamat? Iaitu area 50% yang selamat. Area 50% yang paling selamat lah. Untuk tuan-tuan nak bubuh TP dekat 50%, untuk BE dekat level-level yang Fibo lelai ni. Kita bubuh kat lagi kata kita tak bubuh kan? Kita bubuh.
Kita bubuh tuan-tuan. Nampak? So area sinilah yang tu dah detach, okey. Okey, so kita tukar color dia. Lagi nampak macam tak kena. Nampak? Okey, so color dia ni kita buh color yang sama lah. Baik, okey, so vivo dia ni kita buang sebab ni mengganggu. Baik tuan-tuan, nampak? So mereka kata apa? Sini ni kata, ini kemaran kalian ni nak patah balik tak turun ni tinggi. Betul, tinggi. Tapi tuan-tuan kena faham, area sini, area bawah ni adalah area support yang sangat kuat ni, orang twin support. Punya kuat. Kalau dia nak main pun naik turun kat sini lain kali dia melantun juga macam mana pun. Tetapi keadaan sekarang, okey tuan-tuan, kalau lagi nak confirm, kita tukar daripada line chat, kita tengok valid ke tak yang sebelum tu. Nampak? Ini resistance yang tak valid. Ini support yang tak valid. Okay, ini support yang 1, 2 tak berapa nak valid. Boleh katakan ada tapi tak berapa nak kuat sangat. Resistance ni tak berapa nak valid. Resistance ni valid. Resistance ni lagi valid atas ni. Kalau tuan-tuan nak bubuh atas ni pun saya rasa boleh. Nak letak GP atas ni lagi ngam line-line tu buat BE. Sekejap valid ni tuan-tuan, valid sangat. Okay, jadi keadaan dia di mana saya rasa dalam keadaan saya kata barangkali untuk dia nak naik tu adalah sangat-sangat kuat. Kita bagi lagi apa ni orang panggil pak. Okey, nampak tuan-tuan, dia boleh pi sampai sini insya-Allah tuan-tuan dengan keadaan yang kita kata sekarang ni. Okey, kita kata sekarang ni. Kalau kata USD kembali menguat, maka dia akan bermain di dalam kotak ini semula. Okey, dari segi apa yang kita nampak sekarang, penguatan dia masih kuat lah sebab ni pertama kali reject, second reject tu, maka dua kali reject tu memang kuat lah. Selalunya macam tu lah. Dua kali reject selalunya memang kuat. Macam ni jugalah, pertama kali reject, dua kali reject, dia terus pi. Selalu macam tu, okey? Selalu macam sama ada dia naik dalam keadaan impulsif ataupun correction itu terpulang. Okey, tapi insya-Allah dia akan naik juga. Macam tu lah. Boleh sampai? Boleh. Okey. So insya-Allah saya pass balik kat sahabat saya. So next time. Terima kasih SFF. Memang untuk Euro USD tadi, macam SFF kata, berdasarkan pemahaman Fibo kita, memang dia boleh retrace ke 50%. Lepas tu kita tengok kat situ sama dia reject ataupun dia nak naik lagi. Kalau dia naik lagi memang 0% tadi kan kata kan. Betul juga. Lepas tu baru dia masuk ke dalam. Kalau reject tu memang dia cari bawah lah sebenarnya. Mantap. Okey, terima kasih SFF. Jadi saya akan share setup untuk minyak. Ini siapa yang follow live kita sebelum ni pasal minyak, InsyaAllah dia familiar dengan kita punya mapping ni. Jadi untuk minyak di time frame H4, kita dapat lihat dia buat gerakan channel naik atas, tapi makin lama channel ni kita boleh kata dia makin lama makin mengecut. Dan apabila makin mengecut, kita tengok dia makin mengecut dan dia berlaku breakout. Okey, breakout ini adalah satu peluang untuk kita kata minyak ni dia sedang untuk buat correction. Okey, untuk correction ni sebenarnya bagi saya dia akan jadi dia sudah turun dan dia sudah sampai ke level yang saya harapkan, yang mana previous dia pernah menjadi kawasan resistance di time frame H4 ni dan berlaku breakout dan dia pernah jadi support. So selepas berlakunya support sini ini pernah jadi resistance, pernah jadi dia breakout dan sini dia jadi support. So dan kali ini adalah rejection yang memang kita jangkakan apabila dia test mula kawasan previous support. Dan seterusnya lepas dia buat rejection ni support, biasanya dia akan retrace at least ke previous support ataupun di kawasan resistance kalau dia tak ready untuk turun lagi. So previous support kita di mana? Ini saya akan zoom. Tuan-tuan boleh tengok di minyak standby area sini dia akan sampai. So ini kenapa saya tanda strong edge sampai ke situ. Ini menunjukkan, ini saya kata ini adalah kawasan previous support. Okay. Previous resistance, previous support. Saya suka tanda area macam ni. Kita dapat lihat kat sini pernah jadi resistance. Check. Ini SWOT zone orang panggil SWOT zone. Ini berlaku breakout. Ini kawasan support, tanda kotak sini. Ini pun support, dia celup dia naik. Ini breakout sell. Drop, base drop, dan juga sini adalah satu retest mula di previous SWOT zone dan dijangka, saya jangka dia naik sampai 11.5.96 sampai ke 116.54 berdasarkan
pemahaman kita bahawa minyak ataupun minyak kita sekarang ni mungkin dia turun, dia sudah sampai ke kawasan dia punya demand di area-area bawah ni 110.6 110.6 hingga 111.06. Ini dia telah jadi kawasan support dan pantulan dia ni dijangkau sampai ke previous support zone kita di 11603 hingga 116.5. Okey, untuk minyak. Tuan-tuan yang trade minyak, tuan-tuan boleh standby setup inilah. Okay, ini kalau tuan-tuan buy sekarang ni, mungkin dia punya reward ratio dah tak comel. Ini sell, kita nak buy. Kalau tuan-tuan buy lah ni, mungkin stop loss tuan-tuan kena bawah sikit lah pada shadow. Dan target kita di dalam kawasan support zone. So risk reward ratio dia dalam 1, 0.595 ni sebuah 1. Kalau tuan-tuan nak lebih mantap dia punya risk reward ratio dia, tuan-tuan kena tunggu dia retrace ke bawah sikit lah. Mungkin dia akan retrace, mungkin tak. Dalam Fibo, dalam maybe dalam 50% ni tuan-tuan letak PO lah. Dalam 2 di sebuah 1 dah cantik. Okay, letak PO, mana tahu kena. Kalau kita dalam 200 pip, TP kita dalam 403 pip untuk minyak. Okay. Dan kita cuba tengok di time frame lebih kecil, adakah rejection ni strong. Ini yang kita nak tunggu. So di time frame H1, ini adalah satu rejection yang kita sedang tunggu di minyak. Kerana rejection ni adalah satu rejection yang strong, kerana di time frame H1 ni dia sudah reject di support, dan apa yang berlaku sekarang ni pembentukan candle engulfing lagi 1 minit 30 saat. Jadi saya tak jangka lah dia akan drop secara teruk dalam seminit lebih. Sekiranya dia keluar candle engulfing macam ni, ini adalah peluang terbaik untuk tuan-tuan buy. Okay, tuan-tuan buy dan boleh layer sikit lah, dan sampai ke TP kita dalam 115. Stop loss kita dalam masih kekalkan ratio di bawah 109.89 untuk kita punya minyak. Okay, tak PO saja kalau tuan-tuan risau. Kalau dia hit, rezeki. Kalau dia terlepas, kita cari start lain untuk minyak. Ini kita bagilah untuk minyak. Dan itulah 40 minit 40 saat ni berdebar jugalah sebenarnya, kita nak tunggu. Tapi insya-Allah lah saya akan jadi engulfing. Okey. Dan untuk time frame H1 ni sebenarnya dia boleh turun juga. Kerana di sini pernah jadi support. Ni pernah jadi, sekarang ni dia reject sebab resistance lah. So dia perasaan tanda ni maksudnya ada previous support lah kat situ. M30 pun M30 dah tunjuk satu engulfing di kawasan support rejection. Ini M30 punya candle support belah break, dan ini rejection. Dan ini insya-Allah pada lagi 10 saat dia akan buat candle bullish, tapi dia ada shadow panjang, ada berkemungkinan untuk dia naik. Seterusnya dia akan test kita punya target 115.96. Okay, candle sudah pun close. H1 jadi macam mana? Dan frame H1. So ini adalah candle yang kita boleh katakan sebagai instant buy untuk minyak. Okay, engulfing di H1 dia reject kawasan support, check. M30 engulfing reject kawasan support, check. InsyaAllah dia turun ni, dia tak turun lama. Engulfing di M15 ada interest untuk buy naik. Dia cover engulfing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa saya kira saya ada pembaris. Okay, dalam candle dia tapau berapa candle ni? M15 dia cover dalam 12-13 bar, 13 candle yang satu engulfing ni. Jadi boleh kata engulfing yang berlaku ni adalah satu engulfing strong. Dan syarat yang kedua yang menyebabkan kita kata confident untuk buy adalah disebabkan dia reject candle ni adalah berlaku di kawasan support. Ini adalah tips trading. Reject kawasan support, engulfing, ini SOP instant buy. Boleh tu kan? Mantap tu, mantap. Jadi saya pass ke CFF untuk buat lagi 1-2 analisa sebelum kita close. Boleh Sifai, terima kasih banyak Sifai. Alright. So saya akan share dulu screen tuan-tuan. Share screen tuan-tuan kan? Share screen CFF. Tuan-tuan dan saya tuan-tuan. Aduh, dah juga cover tu. Dan cover. Aduh. Baik, alright.
So ke mana menghilang, tak apalah biarkan dia. Alright, so kita akan buat GBP USD. Okay. Alright. So kita clearkan dulu. Yang mana lama-lama ni kita clearkan. Goal pun sedap ni. Dia sudah break candle M30 ni, insyaAllah. InsyaAllah kan. InsyaAllah dia terbang. Terbang, lebih kata terbang. Standby. Alright, so sebelum apa-apa tuan-tuan, nampak macam ni terus lukis trend line. Nampak baik ekor dia tu menarik terus lukis trend line. As long as dia tak break trend line, maka dia akan naik, itu sajalah. Okay, GBP USD, as long as tak break trend line, dia akan naik. Kalau break trend line, dia turun lah. Alright. Tu kan kena share screen dulu kan. Oh, dah share lagi, tak dapat juga? Belum lagi. Allahu Rabbi. Tak apa, saya share lagi sekali lah. Tak maaf tuan-tuan, biasalah. Nampak. Baik, nampak tu Nampak. Nampak tak dia kata high temperature? Alright, okay semua trader-trader. Jadi tuan-tuan nampak buka bateri je Sifel. nampak keadaan macam ni, maka kita tarik trend line dia. Sebab apa tuan-tuan, ekor bullish ni sangat-sangat membantu, sangat-sangat mempengaruhi dalam trading So bila dapat ekor yang paling panjang ni, terus tarik trend line. Bila tarik trend line, terus kita tandakan area support resistance yang berkemungkinan ada dekat sini. So satu, kita buat support dia belum terhasil, ini support yang kuat. Okey, tak apa, bila kita kata dia nak naik ni, kita cari dia punya resistance dia. Resistance dekat mana yang boleh kita pakai. Nampak tak tuan-tuan? Kita tekan pun dia sudah tak mau. Punya marah. Dia tak mau tekan lah. Dia punya apa tu, high temperature. Okey. Tekan bateri ni. Boleh pula tiba. Aduh, kejap tuan-tuan. Allah. Alright, so dan kita tekan horizontal line, tuan-tuan tandakan support yang kuat. Resistance yang kuat. Jadi validnya resistance di sini, satu valid sangat kuat untuk dia patah balik. Nombor 2 valid dekat sini. Nombor 3 valid dekat, kita ambil valid paling atas. So dia tak mau keluar, kita tolak lagi sekali, kita cari lagi sekali. Ambil horizontal line ni. Baik. Tanda lagi sekali kat sini. Okey, satu. Alright, so nampak tuan-tuan, nombor 2 valid adalah dekat sini. Dekat sekarang, level sekarang yang dia pergi ni. Kemungkinan untuk dia patah tu ada. Alright, dia patah tu memang ada. Tukar pada candle dulu. Okey, dia sudah tak mau bagi. Tak pergi chan lah. Tak pergi chan. Okey. So, bagi dekat sini cabaran kalian untuk dia nak patah balik sekejap tu ada. Bukan kata-kata tak boleh patah balik, boleh patah balik, ada. Di mana level-level yang akan kemungkinan dia patah balik adalah, saya cari rectangle, iaitu di level-level ini. Nampak tuan-tuan? Level-level ini cabaran kalian untuk dia berpatah balik adalah sangat ada, sangat wujud, sangat boleh. Okey, dia boleh patah balik. Jadi kalau dia boleh break level ini, maka insya-Allah tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak buy sekarang ni pada saya boleh buy, okey. Tapi stop loss tuan-tuan kena hati-hatilah, letak dekat bawah sikit. Okey, letak dekat bawah sikit. Bawah mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ni level ni. Kita cari perbalik. Horizontal line, letak bawah ni, tak apa. Nampak tak? So stop loss bubuh area bawah-bawah sini. Faham Okey, so kalau dia patah balik pun kita still ada power untuk nak bunch. Jadi kebarang kalian untuk dia nak naik adalah sangat-sangat tinggi, sebab dia punya resistance berada di atas itu adalah sangat-sangat valid. Alright, jadi dekat sini tuan-tuan boleh pergi sampai sini. InsyaAllah dia mungkin akan sampai sini sekejap keadaan dia mungkin dia patah balik situ. Mungkin sekejap area sini, betul dia akan naik balik. Nampak? InsyaAllah tuan-tuan, keadaan dia akan jadi macam tu, insya-Allah. As long as dia tak break, kalau kena stop loss tak apa. Macam mana kan dia patah balik? Boleh tak limit dah Zufan no? Ya, limit lah. As long as dia tak break, dia tak kena stop loss kita, maknanya tuan-tuan boleh hold lah. Itu saja. Simple je SOP dia. SOP memang simple. Alright, terima kasih sebab itu saja. Okey, Zufan, terima kasih. Ya. Jadi saya akan scan dulu. Kalau ada setup kita akan bagi. Okey. Ada satu setup yang long term dah orang kata. Ha.
Okay, untuk USD JPY. So USD JPY sebenarnya yang berlaku di time frame H4 ni tuan-tuan boleh tengok sendirilah dengan mata tuan-tuan. Dia sedang buat satu bearish drop dan untuk kenapa kita kata bearish drop, first kita tengok trend line. So trend line ni apabila dia touch dia akan bound dan ini kali pertama, kali kedua dia masuk dan kali ketiga dia break. So dia break kali pertama dia tak turun lagi tuan-tuan. Dia masuk balik ke dalam trend line ni. Dan dia datang dengan satu engulfing sell. Okey, ini adalah satu petanda dan juga ni satu re-entry sell sebenarnya. So kita tengok di time frame daily apa yang berlaku. So di time frame daily di kawasan atas ni tuan-tuan boleh tengok ada engulfing dan hari ini penting. Candle lagi 5 jam. Sekiranya di time frame daily ada satu candle sell, insya-Allah dalam seminggu dua ni kita boleh tengok pair UJ ya, pair UJ dia akan jadi bearish. So antara target yang kita boleh jangkau di daily untuk dia sampai, tuan-tuan boleh tengok candle kapit ni. So ini adalah area pertama yang dia boleh sampai. Tuan-tuan panjang lagi dapat tuan-tuan tahu lah ini kawasan previous resistance area dan ini adalah kawasan demand area yang tinggal orang tak, di time frame daily, trade daily tak kutip lagi. So saya jangkakan dia akan turun ke sini time frame daily untuk swing trader lah. Jadi untuk re-entry kita akan tunggu esok. Kalau candle bearish keluar confirm pada minggu depan untuk pair UJ ni, at least dia akan turun ke dalam 130.146 hingga 129.639. Okey. So area ni dah saya jangkau dia akan turun. Untuk UJ dan frame H4 ini solid sell. Dan tuan-tuan kat sini sebenarnya tuan-tuan boleh dah standby lukis area kawasan previous support. Okay, tanda kawasan previous support, shadow yang terakhir, shadow terakhir yang banyak dalam shadow ni, ini adalah area-area yang tak boleh sampai. So kalau tuan-tuan perasan untuk memang ini berlaku breakout sell, tapi kalau tengok sell dia melemah, ini menunjukkan dia ready untuk patah balik sebenarnya. Area-area ni yang kita jangkakan dia boleh masuk semula untuk turun. 133.395, 133.628. Dia masuk dalam sini saja dia akan jadi sell. Ini adalah area pending order kita di time frame H4. So dia nak sampai ni mungkin minggu depan. Esok mungkin dia turun kejap. Dan minggu depan dia akan masuk balik untuk turun lah. So kita dapat tahu ini dia buat higher high. Ini lower high, sini pun insya-Allah akan lagi satu lower high sebelum dia turun ke bawah. Ini untuk low risk setup. Kalau dia masuk dia akan turun. Kalau dia tuan-tuan nak tunggu dia jadi high risk setup ataupun tuan-tuan nak pakai setup lagi cantik, kita lebih kecil, tuan-tuan boleh standby H1, M30. So sekarang ni di H1 ni mungkin dia lemah sekejap. So lemah turun ya. Apa yang tuan-tuan boleh buat, tunggu dia buat correction. So dalam dia akan buat correction flag, baru dia akan turun. Ini adalah pattern kemarin saya lah kalau dia buat correction macam ni. So correction ni menunjukkan bearish correction dan ini adalah antara salah satu trading setup untuk bearish continuation di time frame tersebut, time frame H1 ataupun H4. Nanti dia berlaku macam ni baru kita akan re-entry untuk sell. Kalau dia dan ini lagi syarat dia yang kedua, dia kena masuk ke dalam kawasan swap zone kita ni, previous support dan retest jadi resistance. Lepas tu baru dia akan sambung turun. Kalau tuan-tuan nampak pattern macam ni, standby untuk sell. Dan mungkin kita akan dapat lihat pada esok ataupun minggu depan dia akan keluar pattern ni. Kalau dia tak keluar pattern ni, mungkin kita tunggu pattern seterusnya. Mungkin dia nak buat hand and shoulder balik. Kalau hand and shoulder balik, maksudnya dia tak cukup momentum untuk turun, dia ready untuk naik lagi. Seperti kita tengok di time frame daily, memang dia akan naik. Memang dia dalam bullish. Cuma dia nak turun tu, dia at least dia kena nak turun tu dia kena perlukan momentum interest untuk buy JPY. Ini memang bullish. Cuma kalau nak turun tu kita tak boleh target jauh. Biasanya orang target sell, ada yang ambitious sangat, dia pun target sampai previous support kat sini 114. Ini memang tak logik lah.
Mungkin kalau fundamental tu berpihak pada JPY, memang dia boleh turun jauh. Tapi sekarang ni kita tengok JPY melemah, USD tengah berlaku recession, mungkin dia turun sekejap-kejap lah sebab dua-dua negatif kan. Dan kita tunggu pattern macam ni berlaku di time frame M30 ataupun di time frame H1. Okay, apa yang berkata buy tu? Gold buy, gold buy nah. Cik Yaro kata gold buy. Cik Tanmilin, Money Exchanger pun kata buy. Gold insyaAllah buy. Gold buy insyaAllah. Ini kita punya mapping tadi kita sudah share. Dia dah break tu, hidup buy. Hidup buy, standby buy. So lagi Lagi yang satu kata Maya hidup buy. Hidup buy. lagi satu rahsia dia sebab di M30 ni tuan-tuan boleh tengok lah kat sini pukul 2 petang. Okay, pukul 2 petang. Waktu apa? Waktu London Open. Ni waktu pukul 8 malam waktu US Open. Dia turun dan dia buat base, dia naik balik. Ini rahsia lah. Kena kita tuan-tuan kena kaji. Ini kita bagi homework sikit tuan-tuan. Cik buat homework. Minggu depan kita akan discuss balik. Cik. Hari Selasa ikuti live kami di Facebook page MFM TV Online, dan juga kita akan live di TikTok dan juga di YouTube kami. Boleh Syafai? Boleh, mantap Syafai. Okey, saya rasa malam ni setakat ni ikut Syafai. Betul. Okey tuan-tuan, terima kasih yang sudi bersama kami. So C4S kita di penghujung rancangan Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan hari Selasa tuan-tuan, hari Selasa. Selamat trading, jaga money management.